روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bermula ilmu tauhid itu, situ deh. Betul dah deh. Bermula ilmu tauhid itu ialah ibarat daripada perhimpunan barang yang diiktikadkan, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya dalil agama yang diyakinkan. Baik, alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu taala, hingga pada kata dianya bermula ilmu tauhid itu. Ini dia nak masuk menyatakan muqaddimah bagi ilmu, ataupun dipanggil juga mabadiul asyarah, pendahuluan yang 10 bagi ilmu. Nah, setiap ilmu yang kita nak masuk mengaji, sayugianya kita tahu muqaddimah dia. Nah, pendahuluan bagi ilmu. Itu dia panggil muqaddimah bagi ilmu. Jadi setelah daripada selesai khutbah kita dan selesai juga muqaddimah kita, maka kali ininya Syekh Ahmadnya nak masuk menyatakan muqaddimah ilmu. Nah, lain tu, muqaddimah kitab lain, muqaddimah ilmu lain. Muqaddimah kitab ni dia nak cerita pasal apa dia mula mengarang kitab ni. Nah, perkara yang mendorongkan dia tu menulis kitab ni tu pasal apa? Selesai dah. Maka malam ininya dia nak masuk menyatakan muqaddimah bagi ilmu dengan secara tafsil. Ada berapa muqaddimah bagi ilmu? 10. Nah, inna mabadi kulli fannin 10. Al-hadd wal mawdu' thumma as-samara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadi hukmu syari'
masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man jara atau wa man daral ha wa man daral jami'a hadza syarafa. Itu dibuat syair oleh ulama. Kata setengahnya Imam Ali Al-Ajhuri buat syair nak mudah ingat 10 mabadiul asyarah dia panggil, pendahuluan bagi ilmu tu ada 10 perkara. Dia kata inna mabadi kulli fannin asyarah, sesungguhnya pendahuluan bagi tiap-tiap ilmu itu ada 10. Mana? Al-haddu, pertamanya definisi, ta'rif ilmu. Tu gapo ilmu tauhid? Contoh. Ni nak nyata definisi ilmu ni pertama sekali. Al-haddu, satu. Wal maudu'u. Maudu' ni apa? Tempat bahasan dia panggil. Nak bahas gapo dalam ilmu tauhid ni? Dua. Wal maudu'u thumma samarah. Kemudiannya faedah. Apa faedah kita mengaji ilmu ni? Kalau tak ada faedah, baik tak usah duduk mengaji. Dah. Faedahnya gapo? Ada faedah lah. Lagi akan dia menyata. Al-haddu wal maudu'u thumma samarah. 3 baru tu. Wa fadluhu, kelebihan ilmu ni berbanding ilmu lain. Dah. Ilmu ni banyak, bukan seni ya. Ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf, ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ulumul hadis, mastalah hadis, ulumul Quran, usulut tafsir, nahwu, sharah, ma'ani, bayan, badi', istiqaq, wadu', mantiq, makulatul asyar, adabul bahsi wal munazarah. Banyaklah ilmu ni, bukan sikit dah. Geografi, hisab, ekmek, fizik, kimia, biologi, tu ilmu laku tu. Apa kelebihan ilmu ni? Kita nak tahu kan? Wa fadluhu dia panggil. Kelebihan ilmu ni. Pak. Wa nisbatun, nisbah dia. Nisbah ilmu ni dengan ilmu lain sejauh mana? Bandingannya. Tadi kelebihan ilmu ni berbanding ilmu lain. Ni nisbah ilmu ni. Hak mana? Hak dulunya. Dah. Kategori nombor berapa kena mengaji? Dia nisbah ilmu ni dia ada lain-lain. Macam kita masuk ngaji darjah 1, lari tak mengaji lagi ekmek ke apa tu. Masuk darjah 1 ngaji dah fizik, kimia, biologi ke? Gila budak. Bukan tempat dia. Ranking ke berapa tu madah ilmu tersebut. Tu nisbatun, nisbah ilmu ni. Wal wadi', siapa orang yang menghantarkan ilmu ni? Yang mencetuskan, yang merumuskan, yang menghantarkan ilmu ni. Wal wadi' dia panggil. Berapa dah tu? 6. Walismu, nama ilmu ni ke apa? Dia banyak nama. Setiap ilmu tu dia banyak nama. Ada nama ilmu tauhid, kadang-kadang dipanggil ilmu akidah, kadang-kadang dipanggil ilmu usuluddin, kadang-kadang dipanggil ilmu iman, kadang-kadang dipanggil juga ilmu ma'rifatu ammah, kadang-kadang dipanggil juga ilmu kalam, kadang-kadang dipanggil juga ilmu akidah islamiyah, kadang-kadang dipanggil ilmu aqaidul iman, kadang-kadang dipanggil ilmu sifat 20. Tu tempat kita lah masyhur gitu ya. Tu nama dia lagi yang akan menyata. Berapa dah tu? 7. Walistimdad, tepat ambil ilmu ni mana? Dalam buku majalah gila-gila ke, Utusan Melayu ke, Berita Harian ke, Metro ke, ambil di mana ilmu ni? Tepat sumber ilmu ni diambil daripada mana? Itu dipanggil istimdad. Berapa dah tu? 7, 8. Kemudiannya hukum syari'. Hukum syarak. Apa hukum kita belajar ilmu ni? Kena tahu tak? Takut sunat ya ke? Baik tak usah mengaji lah. Apa? Sunat je adalah sakit kepala sunat. Tapi sunat jangan kata baik tak payah mengaji. Sunat ni kita kena mengaji juga. Cumanya tidak dituntut dengan tuntutan yang putus. Macam semaya sunat qabliyah ba'diyah tadi lah. Semaya sunat tu kena semaya. Tapi kalau tak semaya pun tak berdosa. Janji kita tu tidak menghina-hina.
Kita malah ya, tak apa. Jangan kata semaya sunat jah, tak payah buatlah. Jangan gitu. Semaya sunat ni perkara sunat ni bukan main-main. Suruhan Allah. Tapi suruhan tu tidak putus. Ada sunat. Apakah ngaji ilmu ni sunat ke? Atau makruh ke? Atau haram nak ngaji? Ada juga ilmu haram ngaji. Baik tak usah ngaji kalau haram kan? Ngaji tu boleh dosa dah. Kau lagu mana? Tu lagi akal kaya menyatakan apa hukum kita belajar ilmu. Tu berapa dah tu? 9. Masailun, segala masalah-masalah yang bercabang di dalam perbahasan ilmu ni tu apa? Yang akan dibahas. Tentang apa dia panggil? Sam'iyat, perkara hak didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabariyat, yang dikhabarkan oleh Nabi. Ghaibiyat, perkara hak tak nampak tengok, yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu ataupun tentang masalah apakah makhluk yang dijadikan, ataupun apa hukum kita melantik pemimpin. Itu semua tu masalah-masalah yang tercabang keluar daripada ilmu ni. Bukan tajuk maudhu' yang utamalah, masalah-masalah furu' yang tercabang daripada perbahasan ilmu akidah ni. Lagi akal 10 perkara ni. Wal ba'du bil ba'd iktafa, kalau kita tahu sebahagian pun memada dah. Itu makna gitu dah. Jadi sebab tu dalam kitab Faridah ni pun dia tak akan bilas 10-10. Dia bilas sebahagian daripada 10 dah. Dia tak akan bilas 10 tu dia cerita habis dah. Sebab wal ba'du bil ba'd iktafa, tahu dengan sebahagian pendahuluan bagi ilmu yang 10 ni pun cukup dah. Tahu 5 ke 4 ke memada dah. Tapi waman daral jami'a hadza syarafa, siapa yang tahu ke 10-10, maka orang ni mendapat keuntungan, kemuliaan dalam menuntut ilmu yang dia nak masuk mengaji. Lagu tu dah habis situ. Tengok. Lalu kata musannif rahimahullahu ta'ala bermula ilmu tauhid, yakni bermula ta'rif ilmu tauhid itu. Yuk mari ta'rif, definisi. Kena takdir gitulah. Karena kalau tauhid dari segi bahasanya ja'lu syai' wahidan. Tauhid dari segi bahasa ja'lu syai'i wahidan, menjadikan sesuatu tu satu. Itu dia panggil tauhid dari segi bahasa. Buat sesuatu tu jadi satu. Itu dia panggil tauhid dari segi lughah, dari segi bahasa. Tetapi walaupun kita kata ini tauhid dari segi lughah, kalau kita mengaji sungguh ilmu tauhid ni, setelah kita habis mendalami ilmu tauhid i'tiqadiyah, kita akan masuk kepada tauhid mukasyafah, iaitu tauhid yang dibicarakan oleh alim ulama tasawuf. Ketika tu kalau kita menjalani pula praktik, dia ilmu tasawuf ni bukan ilmu bahasa mengaji wak sedak saja dah, wak mikir dengan kepala otak saja bukan. Dia ilmu tasawuf ni ilmu bahasa praktikal, kena masuk mujahadah, baru boleh rasa. Kalau tak masuk mujahadah, tak dapat rasa. Kita duk main cerita saja. Kita diri tak dapat gapo satu. Kalau seorang tu masuk mengaji ilmu tauhid mukasyafah, iaitu ilmu tauhid zauqiyah dia panggil. Ilmu tauhid hak bahasa hak tasawuf lah. Ilmu hak bahasa mukasyafah, cerita tentang hubungan hamba dengan ketuhanan ni. Dan dia mempraktikkan, orang panggil riyadhah mujahadah, maka tauhid dia akan kecap dalam diri dia ialah tauhid dari segi lughah pula. Dari segi bahasa tadi mana? Ja'lu syai'i wahidan. Menjadikan sesuatu tu satu. Mana? Yakni dalam pandang mata hati orang-orang waliullah, setiap apa yang dia lihat dengan mata kepalanya kepada makhluk ni, maka mata hatinya, basirahnya nampak
perbuatan Allah yang satu. Itu dia panggil tauhid fil af'al, tauhid fil asma, tauhid fis sifat. Itu dalam kitab Durrun Nafis, kitab ilmu hakikat yang disyarah oleh Syekh Muhammad Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Ajar orang lah nak boleh mengaji kitab tu. Sehingga jangan kata nak mengaji, nak mengajar pun jangan. Sehingga banyak orang hok guna wak mengajar kitab tu jadi ajaran sesat. Maka kerana tu jabatan agamanya banyak mengharamkan kitab tersebut. Haram. Haram. Banyak. Bukan kitab tu saja. Hidayatus Salikin pun diharamkan. Jadi kita ni balik orang awam kena faham. Haram tu bukan pihak kitab tu salah. Tetapi bimbang penguat kuasa agama ni takut orang yang menyalahgunakan kitab tu. Kena faham dah. Bukan kitab tu salah. Sebab apa? Sebab tutup guru pondok kita duk baca je kitab tu. Babah sepanjang. Kalau buka dalam YouTube boleh buka. Tuan Guru Babah Haji Ismail Sepanjang Fatani. Baca kitab Durrun Nafis. Baca kitab Durrun Nafis. Kashful Asrar, Kashful Ghaibiyah. Kitab-kitab pondok lah tu, kitab-kitab ilmu hakikat. Manhalus Safi, itu martabak 7. Ada je tutup guru pondok kita mengajar kitab tu. Tapi tak apalah, moga hak mengajar tu orang alim. Orang mutqin bisyariati Muhammadiyah, orang yang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tabahur fil ulum ad-diniyah, orang yang melaut dalam ilmu agama, bahkan ulumil arabiyah, dia melaut dalam ilmu bahasa Arab. Tak apa, sebab dia tahu apa makna yang betul, apa tafsiran huraian yang sebenar, dia tahu. Itu dah. Tapi kalau hak Arab pun tak tahu, malah Jawi pun tak boleh baca. Tiba-tiba ngagi baca, ngagi syarah pula kitab tu. Beres, selesai masalah. Selesai masalah. Mana? Sesaklah jadi. Tak sungguh. Sebab tu ada orang nak marah ke apa nama ni? Satu ustaz muda kita lah, Ustaz Muhaizat. Dia baca kitab Hidayatus Salikin. Saya pun baca kitab Hidayatus Salikin. Jadi fok-fok Wahabi ni nak marah. Dia kata tengok, apa duk baca kitab yang telah diharamkan oleh jabatan agama. Waktu baik. Ini Jakim kata gini. Tiba-tiba tokoh dia pun baca juga. Bukan setakat baca, buat syarah pula atas kitab Hidayatus Salikin. Siapa? Dr. Abdul Basit. Dr. Abdul Basit di pondok Sungai Durian. Sudah tak nak kata apa pok dia. Jadi geng dia sendiri pun baca juga kitab tu. Tak apa, moga orang alim. Jadi nak ayatnya bukan salah kita. Penguat kuasa mengharamkan baca tu sebab bimbang takut orang tu menyalahguna. Bukan kitab tu salah dah. Nak faham dah? Tu. Macam kitab Faridah ni. Kitab Faridah ni kalau dijaih, kita nak jadi guru takmir, dia tak sure baca kitab ni. Sebab apa? Bagi dia payah kitab ni. Baca ta'alluq, tanjizi qading, suluhi qading, tanjizi hadis, ta'alluq qubdah, macam-macam ta'alluq duk cara lepas ni, sifat ma'ani. Dia pun pening. Tak payahlah kitab ni, kitab lain lah. Kitab nipis-nipis sikit. Nipis lagi. Padahal ni nipis dah ni. Tapi bagi dia payah. Dia bimbang takut orang hak mengajar tu tak mengaji. Tak mengaji siap. Dia goreng siapa hangit siap. Itu dah. Jadi kalau orang tu menjalani ilmu tasawuf, masuk riadah mujahadah, sehingga diberi oleh Allah Ta'ala nikmat dapat musyahadah. Sanad perkata Imam Junaid Baghdadi, man zayyana zahirahu bil mujahadati hassanallahu sairahu bil musyahadati. Man barang siapa zayyana yang memperhiaskan zahirahu, akan zahir diri dia, bil mujahadati, dengan mujahadah,
Poso banyak, berzikir banyak, baca Quran, banyak mengaji, banyak mengajar, kurang makan, kurang bergaul, kurang tidur, tu. Banyak kurangkan benda-benda hak disukai oleh hawa nafsu. Memperbanyakkan perkara-perkara yang hawa nafsu tak suka. Mujahadah tu, jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh. Hassanallahu sa'irahu bil musyahadati. Allah mempercantikkan batin hatinya dengan dapat menyaksikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hati dia tu tak lepas daripada Allah. Sehingga orang sufi kata ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi. Illa wa ra'aitu Allah qabla, illa wa ra'aitu Allah ba'da, illa wa ra'aitu Allah ma'ah. Orang tasawuf dia cakap ma ra'aitu syai'an, tidak melihatlah basar, mata kepalaku. Ru'yah yang pertama tu basar dia panggil, mata kepala. Mata kepala aku tidak melihat akan sesuatu daripada makhluk ni illa melainkan wara'aitullah, mata hatiku. Bukan mata kepala tu. Ru'yah yang kedua tu basirah. Ru'yah yang pertama basar. Ni kalau orang tak mengaji sungguh, dia faham salah. Tengok orang tasawuf dia kata, tidak aku melihat akan makhluk, melainkan aku lihat Allah dalam makhluk. Jadi makhluk tu ialah Allah, Allah ialah makhluk. Selesai masalah. Tu boleh jadi sesat. Boleh sesat. Padahal bukan gitu. Bukan hulul wal ittihad, tak ada. Siapa yang i'tiqad hulul wal ittihad, kufrun bila khilafil ulama. Kafir dia, tak ada khilaf di sisi ulama. Imma ulama fuqaha, ulama tasawuf, ulama hakikat, ulama mana sekalipun sepakat kafir orang itu. Kalau i'tiqad Allah meresap dalam tubuh makhluk, menyatu dengan hamba. Hamba ialah Tuhan, Tuhan ialah hamba. Adapun kalau kita dengar kalam orang-orang wali yang memberi waham, nampak macam dia mengaku Tuhan tu ustaz, macam Al-Hallaj, anal haq, ma fi jubbati illallah. Itu tidak boleh kita i'tiqad zahir. Sebab dia berkalam tu, dia bercakap tu dalam keadaan dia fana, dia mabuk Tuhan. Mabuk Tuhan ni dia tak nampak dalam pandang mata batin hati dia kewujudan makhluk. Orang gila ke Tuhan kan. Macam zaman Sayyidina Ali lah. Zaman Sayyidina Ali ni pernah ada satu hamba Allah Ta'ala menggemparkan di Kufah. Sebab cakapan dia tu menyebabkan orang ramai nak marah. Dia katakan, hei manusia, aku ni seorang yang lari daripada rahmat Allah. Tu, aku ni seorang yang lari daripada rahmat Allah. Sedangkan kita ni tak boleh lari daripada rahmat Allah. Jangan dalam Quran kata qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Itu kan? Lalu dia kata, "Hei, pasal apa mu ni nak lari daripada rahmat Allah?" "Iya, aku lari daripada rahmat Allah." Taubatlah mu dosa cakap lagu tu. Tak boleh putus daripada rahmat Allah Taala. Tu. Lalu mari Sayyidina Ali duduk tengok ramai-ramai duduk balah gagal. Dia tanya, "Hei, pasal apa duduk balah gagal ni?" Orang pun kata ni, laki-laki ni kata dia ni tak perlu rahmat Allah, dia lari daripada rahmat Allah. Rasulullah kata, "Pasal apa mu kata lagu tu?" "Betul." "Betul." Orang cerdik ni dia tak cepat. Sesak dah mu ni. Dia tak cepat gitu. Dia tanya dulu, apa maksudmu dengan kata mu lari daripada rahmat Allah? Jawab oleh laki-laki itu, "Begini Amirul Mukminin, saatnya hujan lebat, bukankah hujan itu rahmat Allah?" Maka aku pun larilah
Nah, tak suri basuh. Maka aku kata aku ni lari daripada rahmat Allah. Oh ya sungguh. Oh kalau gitu ya sungguh. Kalammu tu betul. Nah. Tu jadi nak ceritanya orang cerdik ni tak cepat nak menghukum, sesak. Periksa dulu. Dah. Tapi kalau orang tak berapa nak laju, orang panggil laju. Sesak dah ni. Tengok dulu siapa yang bercakap. Tu sedekah orang-orang ni orang soleh, orang alim, bukan orang jahil, bukan orang bodoh. Nah, apa maksud dia? Maka ketika tu ulama kita tanggung takwilkan perkataan orang-orang wali yang seolah-olah seperti mengaku Tuhan tu ialah di atas jalan mereka tu jazbah. Mana jazbah? Orang yang diheret oleh Tuhan ketika tu kesedaran dia tak sedar. Orang tak sedar. Orang tak sedar ni boleh buat kira ke dengan gapo dia bercakap? Tak boleh buat kira tu. Dia tak sedar. Sebab apa tak sedar? Sebab tenggelam dia dalam lautan kewujudan Allah Ta'ala. Nah, dia tenggelam dalam bahri tauhid, tenggelam dalam laut keesaan Allah Ta'ala. Nah, tu sehingga dia tengok makhluk dengan mata kepala dia, hati dia tu nampak Allah semua. Apa? Allah yang menggerak, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang Allah laku. Tak nampak dah makhluk hati dia. Kita tengok makhluk, nampak makhluk lah. Dah. Kita tengok makhluk, nampak apa? Nampak makhluk lah dalam hati kita. Orang duduk tahap tu tak ada marah. Nah, tak ada beza antara puji dengan celah, duit dengan tahi, tak ada beza. Nah, tak ada beza lah tiga tu. Jadi sebab tu tak boleh tiru-tiru, tak boleh buat-buat. Nah, kalau ada orang ngaku dia duduk sampai tahap tu, kita pergi ludah atas muka dia, kalau kita kenapa dia nak marah, bohong. Apa? Dah tu sedar lagi nak marah pasal apa? Orang lagu tu tak marah dah, tak ada marah. Apa? Dah hati dia nampak Allah. Siapa yang menggerakkan lidah orang tu keluar air liur cuik atas muka dia? Ini nampak Allah. Nak marah tak? Dok marah moga Allah kasih dia. Tu macam kita kasih kita buat gapo kita. Suka. Ya ketuk pun sedap lagi. Ni. Ya tak mandi pun wangi. Kayak gitu. Tu kasih apa panggil? Dah bila Allah kasih dia, dia nampak perbuatan Allah tu comel belaka. Comel. Orang maki dia pun dia senyum, orang puji dia pun dia senyum. Dia tak ada berdegih apa. Sebab dia nampak Tuhan dalam hati dia. Ni tak boleh buat-buat ni. Terang nak tahu. Kalau orang tu kecek hakikat ya kita penggin napa ya. Napa ni bawa kecek muduk kecek saja tu. Mu tak siapa tu. Nah, orang lagu ni tak ada marah. Nah, tak ada duka, tak ada. Di hati dia senang. Orang wi duit pun dia senyum, orang wi tahi pun dia senyum. Kita. Nah, orang wi duit senyum, orang wi tahi. Tu, senyum tak? Tak senyum dah. Nah, ya tu ustaz, ni tahi lembu orang wi segun ni buat baja. Tak tu tak tepi tu lah. Tahi itu. Nah. Tapi ustaz, ni duit segun ni orang wi. Mah segun ni. Lagu mana? Melopak duduk atas sofa tu, melopak lalu. Ambil man duit. Banyak kita ke gitu. Nampak ada nilai lagi. Mana makhluk ni? Orang duduk di tahap wali sungguh ni tak ada nilai dah makhluk. Sama bagi dia. Payah nak kecek benda tu. Jadi ketika tu kembali kepada makna tauhid pada lughah, pada bahasa dia. Mana? Ja'lu syai'i wahidan. Jadikan sesuatu tu satu. Tu dalam ilmu tasawuf dia panggil syuhud kasrah fil wahdah, syuhud wahdah fil kasrah. Mata hati dia tu nampak ramai-ramai makhluk. Syuhud kasrah, ramai-ramai. Kasrah ni banyak. Fil wahdah. Siapa? Dia duk nampak Allah. Tengok makhluk ramai-ramai ni nampak tu dalamnya Allah. Atau syuhud wahdah fil kasrah. Dia nampak Allah yang
mengaturkan setiap makhluk hok ramai-ramai tadi. Itu dia panggil kembali kepada makna tauhid pada lorah. Tu. Jadi jangan ingat tauhid pada lorah je ni ustaz, jangan. Sebab tu ulama bila sebut definisi, pertama pada lorah, yang kedua pada istilah, yang ketiga pada syarak. Bukan saja-saja tu. Kalau kita orang mengaji, kita tulis, mungkin sekarang ni kita tak faham. Nanti kita naik tingkatan mengaji kita lebih tinggi. Sampai satu tahap kita beramal dengan ilmu yang kita mengaji tu, kita tatbik, kita praktik. Siapa Tuhan wi gapo nikmat hak diberi kepada waliullah. Mana? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dapat bagi orang yang takut akan maqam Tuhannya, sebagai takut yang meliputi haibah di batin hatinya, 2 syurga. Mana 2 syurga? Jannatul ajilah fid dunya wa jannatul ajilah fil akhirah. Jannatul ajilah fid dunya mana? Syurga yang disegerakan di dunia. Mana? Hati dia tu dapat Allah. Syurga dah, walau nampak dia susah pun, dia tenang dengan Tuhan. Nampak macam susah syurga kat mana ustaz? Pakai basikal buruk, pagoda pun koyok, piuh pukul lah. Tak tahu ni. Syurga kat mana? Syurga. Dia tenang hati dia sebab dia dapat Allah lah hati dia. Hak tu syurga sungguh. Lepas tu jannatul ajilah, akhirat esok Tuhan bui dapat nikmat yang terlazat dalam syurga, dapat musyahadah zat Allah Ta'ala. Di dunia ni tak dapat, mana-mana orang tak dapat, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra wal Mi'raj. Itu dah. Habis itu. Tu. Jadi dalam syurga tu bukan nikmat bidadari, minum arak, anak-anak teruna, mah istana, mahligai besar, nikmat hak paling sedap bukan. Hak tu nikmat hak rendah itu. Hak kita duk bergama tu lah, hak nak sangat. Wah amal kau ni bidadari sah. Rajin juga wah amal. Hak tu nikmat hak rendah. Nikmat hak sedap sekali, ru'yatullah fil jannah hatta tansa'anin ni'am. Orang dapat nikmat tu lupa habis segala nikmat lain. Sedap hak tu lagi. Tapi bukan semua dapat. Mengikut siapa yang paling mengenal atau banyak mengenal ia akan Allah Ta'ala di dunia ni. Habis. Tu dah. Itu dia panggil tauhid dari segi bahasa. Maka kalau gitu ilmu tauhid dari segi bahasanya ialah al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Itu dia panggil ilmu tauhid definisi dari segi bahasa. Dah tauhid dari segi bahasa, ja'lu syai'i wahidan, bermakna ilmu tauhid dari segi bahasanya apa? Al-ilmu bi anna syai'a wahidun, mengetahui dengan bahawa sesuatu itu satu. Tauhid dah tu. Tapi bukan makna ni hak kita nak. Jadi kalau kita tahu bini kita ada satu, tauhid dah tu. Tahu sesuatu tu satu, tauhid tu. Dia mau ada berapa orang bini weh? Seorang ya. Dia mau tahu bini dia mau seorang. Kawan tahulah, mau kawan bini seorang aja. Tauhid dah tu dipanggil. Tauhid dari segi bahasa, bukan hak tu hak murak nak. Lepas tu apa makna ilmu tauhid dari segi istilah ni? Tengok. Bermula definisi ilmu tauhid itu, yakni dari segi istilahan, begitu dah. Kerana kalau ilmu tauhid, kalau tauhid dari segi syarak, tauhid dari segi syarak maknanya gini: ifradul ma'bud, menunggalkan zat yang disembah, bil ibadat, dengan ibadat, ma'a'tiqadi wahdaniyatihi, serta diiktikad, dipegang dalam hati akan bersangatan esanya yang disembah tadi, zatan wa sifatin wa af'alan, pada zat, nisbah zatnya, kepada segala sifat-sifatnya, kepada segala perbuatan-perbuatannya. Itu dia panggil tauhid dari segi syarak. Tauhid dari segi syarak ni maknanya hak Nabi bawa. Baik tak? Nabi ni, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam
Jaa ilan nasi bitauhid. Nabi ini diutuskan kepada manusia bitauhid, dengan membawa tauhid. Apa membawa tauhid situ? Nih, bawa kitab tauhid ini. Sifat 20 ini. Bukan. Bukan lagu tu. Nah, Nabi diutuskan oleh Allah kepada manusia dengan membawa tauhid. Apa membawa tauhid? Nih, kitab Faridah Nabi ngajar gitu. Bukan. Kitab Faridah ni kerana Nabi itulah ada kitab Faridah ni. Kalau Nabi tak ada kitab ni, tak ada surah ni, pun tak ada, kita pun tak semaya bel, kita pun tak pakai comel tutup aurat lagu ni. Takut pakai daun pisau tutup konek, tutup jubur ya, duk main huha-huha. Nah, kok dalam hutan lagi. Tak ada tamadung kita ni. Nah. Tu tauhid. Kalau kita kata Nabi diutuskan oleh Allah membawa tauhid, maka tu dipanggil tauhid makna syara'an, makna dari segi syarak, bukan istilahan, syara'an. Apa makna tauhid dari segi syarak tadi? Nabi diutuskan kepada manusia dengan membawa tauhid. Apa makna? Dengan menuntuti, memaksai manusia supaya ifradul ma'bud, menunggalkan zat yang disembah, bil ibadah, dengan ibadah, ma'i'tiqadi wahdaniyatihi, serta diiktikad dalam hati bersangat-sangatan esa zat yang disembah tadi, pada zatnya, pada segala sifatnya, pada segala perbuatannya. Itu tauhid dari segi syarak. Faham dah? Kalau gitu ni ilmu tauhid dari segi istilah dia panggil. Baik. Gapo dia definisi ilmu tauhid itu? Khabar. Ialah ibaratun, ibarat. Ibarat ni makna mu'abbarun minhu. Artinya yang dibuat panggilan, itu makna ibarat. Satu nama yang dibuat panggil daripada, yakni tentang perhimpunan barang yang diiktikadkan, barang yang dipegang, disimpul, ditambat, diikatkan. Ikat mana? Ikat dalam mata hati lah. Iktikad mana? Barang yang diiktikad, barang yang ditambat, barang yang disimpul, barang yang diikat di dalam hati, yang dibangsakan kepada agama. Mana pegangan yang kita pegang dalam hati kita tu yang dibahasakan pada agama. Ada juga benda yang kita pegang tapi bukan bahasa agama. Contoh, 2 kali 5 berapa? 2 kali 5 berapa? 10. Kita pegang dalam hati tu. Dia boleh jawab 10 tu, pegang tak? Kalau saya kata 2 kali 5 sejuta, percaya tak? Timur tak? Boleh timur? 2 kali 5 sejuta, boleh timur? Ada tak boleh timur? Berat orang tu kalau boleh timur. Tak boleh timur dah. Betul tak? 2 kali 5 10. 5 kali 2 10. 2 kali 5 10. Duduk mana tu kita pergi tu? Dalam perut kita. 2 tambah 2 4. 2 tambah 2 juta ne kalau jawab itu. Berat ni teruk nah sesak ya ni. Pegangnya tak tu? Pegangnya tu. Kita sipu dalam hati kita tu. Tapi bukan bahasa agama tu. Itu bahasa ilmu kira-kira. Ilmu hisab. Tu iktikad agak tu. Pegangnya dalam hati agak tu. Hak kita tambak, hak kita simpul dalam hati kita. Siapa setara mana kita tambak. Kalau orang jawab tak serupa dengan tu, kita lawan. Kita tak terima. 2 kali 5 juta ne, guk mana menata ni? Pelik mengaji guk mana kira-kira. Kan kita kata gitu. Dah 2 kali 5 10 lah. Dah juta ne. Bodoh mu ni. Selalu dah lah. Bodoh selalu. Apa? Kita kemah dah 2 kali 5 10. Tak berubah dah tu. Tapi benda hak kita sipu dalam hati kita tu hak dibangsa pada agama ke? Pasal agama ke tu? Ada dalam Quran cerita CP5. Dalam hadis ada CP5 ke? Ada? Tak ada tu. Lepas tu hak kita pegang tadi tu yang dibangsakan kepada ilmu hisab, dipanggil ilmu kira-kira, ilmu matematik, bukan ilmu tauhid tu.
Ilmu tauhid ini ialah satu panggilan tentang perhimpunan. Perhimpunan ni banyak-banyak. Banyak bila sebut perhimpunan ni, segala perkara, hukum-hukum, masalah-masalah, itu makna perhimpunan. Begitu. Segala hukum-hukum, segala masalah-masalah. Tu. Ya, perhimpunan ini segala hukum-hukum, segala masalah-masalah, barang yang diiktikad, barang yang disimpul, yang dipegangkan di dalam hati seorang, yang dibangsakan kepada agama. Mana aqaidid diniyah dia panggil. Segala tambatan-tambatan yang dibangsakan pada agama. Tu dah. Ambil di mana kah segala tambatan-tambatan, simpulan-simpulan yang dibangsakan pada agama ni? Yang diambilkan daripada dalilnya, dalil agama yang diyakinkan. Agama sini agama Islam lah, tak kena sebut adalah Islam tu, sebab maklum al-lafzu idza utliqa in sarafa ila fardil kamili. Lafaz apabila kita itlaq, sebut agama, kembali kepada agama yang terlengkap sempurna, ialah agama Islam. Agama ni banyak agama. Yang kata saya banyak agama. Tuhan pun kata dalam gitu, dalam Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Dalam Quran kata kan, wa man, dan barang siapa, yabtaghi ghairal islam, yang memilih selain daripada Islam, dinan, sebagai agama. Betul tak? Jadi Tuhan kata hak selain daripada Islam, kalau orang buat sebagai agama, falan yuqbala minhu, tak diterima sekali-kali daripada dia. Bermakna agama tu banyak. Agama Kristian, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, ni. Tu Protestan mana tahu tak nak sebut nama. Macam-macam jenis. Yahudi saja tu pecah banyak mana. Banyak. Hindu, Buddha, apa tak usah kira lah agama hak bahasa dunia. Ni hal dia panggil. Ya, kalau ngaji ilmu usuluddin ni, dia ada lagi cabang ilmu, dia panggil ilmu milal wan nihal. Milal mana agama-agama hak di bahasa tu daripada langit. Milal, millah. Ada lagi nihal, agama-agama hak tak ada kitab daripada langit, di bahasa reka di dunia. Tu tokca dia, tok lebar dia reka betul-betul. Itu dia panggil agama juga. Tapi agama yang di sisi Allah, inna dina indallahil Islam. Jadi bila sebut kata agama ni, maklum dah lah agama Islam. Nama tanya lagi, yang dibangsa kepada agama apa ustaz? Bodoh nama ni, agama Islam lah. Gitu lah. Yang diambilkan daripada dalilnya, dalil agama Islam yang diyakinkan. Ingat, jadi bukan dalil dia tu daripada dalil yang dizon, yang disangka. Tidak. Dia ilmu ni tak terima selain daripada yakin, tak terima. Dia tak sama macam ilmu fiqh. Ilmu fiqh, dalil tu banyak dalil yang dizonkan. Itu dah, dalil yang dizonkan. Maka sebab tu berlaku khilaf di kalangan ulama mujtahidin. Contoh dalam Quran kata, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas-shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Tengok tu ayat tentang wudu, ambil sembahyang. Berkhilaf ada ulama pak mazhab, berkhilaf mana wamsahu biru'usikum, dan sapu olehmu dengan kepala-kepala kamu. Macam mana sapu kepala ni? Ulama seumpama Malikiyah dan Hanabilah memahamkan pada kata biru'usikum tu bolin nisfi, separuh daripada kepala mesti kena air, separuh kepala kena air. Kalau separuh tak kena air, tak sah wudu. Dia panggil dalil tu zon tu, zon.
Imam Syafi'i kata, ba tu bukan ba lin nisfi, ba tu litab'id, dia panggil. Ba yang menunjuk makna sebahagian. Berarti kena sikit je kulit kepala. Air kita tak sikit kena kulit kepala. Ataupun kena rambut yang berada di dalam had kepala. Tak sikit, sah dah. Kita tengok gitu ya. Tengok gitu. Sah dah. Pula. Kata Imam Abu Hanifah, tak sah cara kau bola. Nisfi ko, tabai ko, tu ru'usiko tu dengan jamuk. Nah, jamuk tu mana kepala kamu. Imam Abu Hanifah kata wajib kena sapu butir kepala. Khilaf tak? Khilaf ni. Tengok. Tu sebab apa khilaf? Sebab dalil tu zan. Tu dah. Dalil tu zan. Ilmu tauhid ni boleh kau ambil daripada dalil-dalil seperti ni? Tidak boleh. Dalil ilmu akidah, ilmu tauhid mesti memberi faedah yakiniyah, yakin. Itu dah. Al-Quran yakin, mutawatir. Nah, hadis-hadis yang bertahap mutawatir jadi dalil dalam ilmu ni. Itu lagu tu. Habis situ. Jadi kalau kita nak perekah kan ilmu tauhid ni apa? Ilmu hak pesing nak pegang dalam hati perkara yang dibahasa pada agama, hak diambil daripada dalil agama yang bangsa yakin, bukan bahasa zon. Tu rekah dia begitu. Itu maksud dia. Tu dah. Kalau dalam kitab Arab dia kata ilmu tauhid, ta'rif dia dari segi istilahnya ilmun, satu ilmu yuqtadaru bihi, yang mampulah dengan dia, dengan sebab kita mengaji ilmu ni kita mampu ala isbatil aqaidid diniyati, di atas menyungguh, mengisbat, meyakini segala tambatan-tambatan, ikatan-ikatan yang dibangsa pada agama, muktasabun min adillatiha, yang diambil usaha daripada dalil-dalilnya, dalil-dalil aqaid itu al-yaqiniyah, yang bangsa yakin. Tu dalam kitab Arab disebut lagu tu. Itu definisi ilmu tauhid. Jadi kalau tanya ngaji ilmu tauhid ni apa? Ilmu yang mampulah dengan sebab kita belajar ilmu tersebut di atas nak mengisbat, nak meyakini segala tambatan-tambatan yang dibangsa pada agama, diusahakan daripada dalil-dalilnya, dalil-dalil tambatan yang dibangsa pada agama itu yang bangsa yakin. Itu dah. Kalau kita tanya, apa dia ilmu tauhid? Jawab gitu. Ilmu pasal nak pegang di dalam hati. Itu. Jadi bukan ilmu tajwid. Kalau ilmu tajwid, ilmu pasal nak sebut betul. At-tajwid ay at-tahsin fil lisan. Tajwid mana at-tahsin. Tajwid at-tahsin, riayati makharijil huruf wa sifatihi wa waqfihi wa waslih wa ibtidaih. Jadi ni bukan ilmu tajwid, tauhid lain tu. Jadi kalau sebut tak betul pun tak apa. Kidal. Tu bakok. Kuderak. Igodak. Sebut tak betul. Tapi makna dia kita faham dan kita betul pegang dalam hati. Sah tauhid, sah i'tiqad. Itu lagi. Kalau sebut betul, udrah, iradah, wahdaniyah, qiyamuhu ta'ala bin nafsihi. Sebut betul tapi makna tak tipu, tak lepas. Dia bukan ilmu tajwid ni dah. Bukan ilmu tajwid. Tu. Dia bukan ilmu hisab, bukan ilmu kira-kira. Satu, wujud, kidai, bakok, mukhalafah, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, kaunu, duk bila sampai 20. Saya boleh dah bila sifat 20. Selesai masalah. Bukan ilmu hisab ni, bukan ilmu kira-kira ni nak bila. Tak erti bila pun tak apa. Bila tak cukup 20. Tapi makna dia pegang dalam hati. Sah i'tiqad.
Tu lagu tu dah. Di situ. Tu. Lepas tu lagu mana dengan ilmu kalam? Lain tak? Lain Ustaz. Lain. Tiap-tiap ilmu tauhid belum tentu ilmu kalam. Tapi tiap-tiap ilmu kalam pasti ilmu tauhid. Dia ada beza sikit. Sebab apa? Sebab kalau ilmu kalam definisi dia lain sikit. Mana? Kalau ilmu kalam, ilmun yuqtadaru bihi ala isbatil aqaidid diniyati lah. Satu ilmu yang mampulah dengan sebab kita mengaji ilmu tersebut di atas nak mengisbatkan segala tambatan-tambatan yang dibangsakan pada agama, tapi biiradil hujaji, dengan mendatangkan segala hujjah-hujjah, burhan dia panggil, wadaf'i syubahi, dan menolak segala syubhat-syubhat. Syubhat di mana orang yang tirak kesamaran, orang datang kalau gini, kalau lagu tu, kalau Tuhan tak ada lagu mana, kalau Tuhan tidak sah, dia boleh jawab mak. Itu dia panggil ilmu kalam. Dia lebih tinggi sikit lah. Sebab tu kalau ulama tauhid, ya maksudnya ulama yang mengajar ilmu akidah nak bagi sah iman orang awam mukallaf. Tapi kalau sebut ulama kalam, mutakallimin, itu lebih daripada tu lagi. Mana? Bukan setakat nak jaga akidah, bahkan dia sudah siap hujah-hujah untuk berhujah dengan puak-puak sesat 72 puak, dan membenteng, mendefend. Daf'i syubah, mana mendefendkan segala syubhat-syubhat, hujum, serangan daripada puak-puak sesat. Hak ni fardu kifayah. Fardu kifayah ni mana? Dalam jarak 2 marhalah wajib kena ada seorang orang yang pandai begitu, pandai ilmu kalam. Kalau tak ada, berdosa habis semua, jadi fardu ain kena mengaji. Sehingga ada orang yang sudah menunaikan, barulah gugur kewajipan tadi jadi fardu kifayah. Itu makna itu. Iza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina. Bila sudah ada dah orang yang menunaikan dalam jarak 2 marhalah, maka baru gugur kewajipan itu hak tinggal lagi daripada manusia yang lain. Tu ingat dah. Jadi fardu kifayah ni bukan makna macam kita faham. Kita duduk faham fardu kifayah ni. Bagaimana? Kita duduk faham. Ada lah tu. Dia ni. Ada lah tu. Duk main ada lah tu lah. Siapa alim nahwu dalam 2 marhalah ni? Ada lah tu. Ada. Siapa alim sorah? Ada lah tu. Balarah makni bayang badan istiqaq waduk. Siapa alim? Ada lah tu. Duk ada lah tu. Siapa ada? Namun gapo? Duk di kampung mana? Alamat rumahnya di mana? Betul ke dia alim? Kita kaji dah. Siapa alim mantik sini? Ada lah tu. Makulat ada lah tu. Istiqaq waduk, ada lah tu. Tafsir hadis, ulumul hadis, masalah hadis, ada lah tu. Dia mau panggil Maulana iyalah tu. Nyanyo lah gitu. Ni sebab kita tak faham apa fardu kifayah dah. Fardu kifayah ni asalnya fardu ain. Hingga ada orang yang sudah menunai, barulah fardu kifayah, baru jadi fardu kifayah. Gitu. Bukan start awal-awal fardu kifayah dah. Dah. Jadi seolah-olahnya lagu ni, semua orang duduk di jarak 2 marhalah ni kena mengaji belaka nahwu. Tu siapa tak tu? Seolah-olah kena mengaji belaka nahwu. Cik tua muda, tak kira siapa, PhD tak PhD, mengaji nahwu. Allah payahnya lah, kalam, mubtada, fi'il, fa'il, hok mana tak tahu tak betul kata ke. Tiba-tiba ada orang akak tangan. Ustaz, saya pandai dah. Saya pandai dah nahwu ni. Barulah orang lain pun alhamdulillah boleh tutup dah kita Allah. Tak wajib dah kita fardu kifayah dah. Tu ada dah orang pandai. Tu gitu. Faham tak? Tu. Samalah ngundi ni pun. Fardu kifayah. Apa maksud? Adalah tu hak ngundi. Jangan. Gilah tu bik ngundi. Tapi siapa-siapa masa tak ada nak ngundi nak mana. Habis dah tempoh. Pukul 6 orang tutup dah gig pagar. Habislah kewajipan tertunai. Ada dah orang terlantik dah orang panggil wakil rakyat hak diundi di kawasan kita tadi. Gugur kewajipan kita. Dak lah. Kalau fardu ain, nyanyo. Nak tobat bila? Dah lah 5 tahun sekali. 4 tahun sekali.
Moga-moga lepas ni setahun sekali yang ngundi sebab bagus. Jalan pun jadi baru comel banyak. Jadi kalau orang kata fardu ain tu berat tu, bukan fardu ain, fardu kifayah. Faham dah? Kalau kita ngaji ilmu tauhid, masail antara masalah-masalah cabai ilmu tauhid ini dibahas dalam kitab Jauharatut Tauhid. Wa yajibu atau wa wajibu nasbu imami adlin bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli wa laysa ruknan yu'taqad fid dini. Wajib melantik imam yang adil. Imam tu bukan tu imam semaya, raja, pemimpin dengan makna khalifah, sultan, ketua negara. Wajib tu bi syar'i, hukum syarak. Fardu ain kah? Tak, fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi kita nak latih raja apa? Muka sistem kita mamlakah nizamiyah, raja berperlembagaan, ada sistem monarki dia. Kalau dia wafat maka putera mahkota dia naik. Kalau yang di Pertua Agong ada majlis raja-raja, betul tak? Ahlul halli wal aqdi, tak ada tanggungjawab kita nak melatih. Tapi kitanya raja berperlembagaan, demokratiah barlimaniah. Maknanya apa? Separuh kuasa raja tu diserah kepada wuzara utafwi litanfiz, menteri-menteri yang diserahkan kuasa raja untuk diuruskan. Hak ni 4 tahun sekali kita pula hak bertanggungjawab nak milih. Jadi bila lantik raja fardu kifayah, YB dengan raja mana besar? Cuba jawab. YB dengan raja mana besar? YB siapa berani jawab? YB besar pada raja, nak report lalu ke Sultan Selangor. Nak naik ke istana nanti nak report lalu. Ada jemaah sini kata YB besar pada raja, biar buat daerah lalu dak tu. Tentu dah raja besar pada YB. Kalau lantik raja fardu kifayah, pas lantik YB apa jadi fardu ain? Allahmu. Tu jawab gitu kau bengong tu dak tu ni. Dia kata berat piu fai. Dua tubik petua ngundi ni fardu kifayah. Kek lagi orang Melayu malah nak ngundi. Weh, apa? Bermakna orang Melayu ni bodoh lah makna fardu kifayah kalau lagu tu. Betul tak? Orang hak reti fardu kifayah akan keluar ngundi sebab fardu kifayah ni. Tak terlantik. Pukul berapa ngundi? Pukul 8 pagi. Siapa pukul apa? Pukul 6 petang. Dalam tempoh tu terlantik tak wakil ayat? Terlantik tak lagi? Tak lagi. Maka mu kena wajib, mu kena pergi tu bit tu. Fardu ain lagi tu. Hawa-hawa. Tu. Asal fardu kifayah ni fardu ain, tapi tak boleh lah kata fardu ain. Kalau fardu ain ni kekal fardu ain siapa pun macam semaya 5 waktu. Fardu ain. Sebab tu kalau mu tak semaya kena qada sebab fardu ain. Qada dengan segera kalau tinggal dengan sengaja. Qada dengan tidak segera kalau tinggal dengan tak sengaja. Bukan fardu kifayah mai 5 waktu. Kalau fardu kifayah ni mari sampai surat. Ramadan duduk semayang mengerik tadi. Beres tu pergi kedai kopi beres dah tu. Tersembahyang dah maghrib mana? Ada lah 5 ekor. Kita 2-3 ekor ni duduk kedai kopi pak isap okok. Itu kalau fardu kifayah. Dia nak main juga. Jadi daripada pukul 8 pagi tepat buka tempat ngundi sampai pukul 6 petang tu terlantik lagi YB. Tak lantik lagi tu. Tak ada iza qamal ba'du lagi tu. Maka wajib lah kita tubik. Wajib tu. Tapi fardu kifayah mana? Fardu takdirnya tak ada nak tubik. Banyak masyakoh hijau buat apa dah tu ni? Pukul 5:30 baru selesai dah kerja. Pergi ngundi ni. Gigi jam pulak jalan. Siapa-siapa pukul 6 dah katuk dah pintu pagar. Tak ada ni nak ngundi. Tutup dah. Habis dah masa ngundi. Allah. Beres tak apa. Selesai lah. Berapa? Terlantik dah. Hidup kira dah. Kira. Nak naik dah siapa hak jadi YB ni. Gugur kewajipan kita. Nak buat mana? Hati ni. Hantu. Gitu makna dia kena faham fardu kifayah ni. Dia kata nanti orang Cina orang keling hak tubik gingun dia orang Melayu dak duk pergi patua piu faiz ni berat sungguh. Bapanya orang Cina orang keling ada fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah juga kau dalam agama dia. Cuba. Tak malu kau? Dah kalau keling Cina boleh tubik ngun dia ramai-ramai, padahal dia tak ada pun dalam agama dia. Dapat pahala.
kalau betul milih dapat 2 pahala, tersalah milih dapat 1 pahala sebab kita ijtihad, sebab dimasuk dalam ruang ijtihad ni. Jangan duduk neraka kau orang, jangan. Tak tu ni. Jangan. Tu. Fa'lam la bihukmil aqli. Bukanlah melantik pemimpin ni semata-mata akal. Ini nak tolak Mu'tazilah atau liberal. Tapi walaisa ruknan yu'taqad fid dini, bukan melantik pemimpin ni ialah akidah yang diiktikad dalam agama sehingga kita nak neraka dah bawa tahik ni tak pilih supaya kita. Jangan. Salah kat tu. Dua-dua tu tak betul lagu tu. Nah, hak ni liberal. Hak ni tasahul liberal. Hak ni tasyaddud ekstrim. Khairul umuri awsa tuha. Itu dah. Nak faham tu? Baru bab ni pun dalam kita akidah kat ni. Nah, ini hujung belakang tak tahu bila dia. Tak tahu bila dia. Sebab kita ni kalau hak la ni nya hamba balik Mesir tahun 2013. Nah, mengajar setiap minggu. Dulu setiap minggu 4 kali dalam sebulan. La ni sebulan 2 kali ya. Daripada tahun 2013, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 20, 21, 22 je dia. 10 tahun tak hotel lagi tu. Baru habis kenabian, nubuat, baru habis ketuhanan, kenabian. Waktu dia bahas la ilaha illallah, istighna, iftiqar gapo. Baru nak masuk sam'iyat, khabariyat. Baru nak masuk bahagian terakhir dalam ilmu tauhid, perkara ghaibiyat. Baru nak masuk tak hotel lagi tu. Kat 10 tahun dah. Ni tak tahulah, main dengan sebulan sekali jeng pulak jalan siapa lewat kan. Tak tahu nak hotel bila dah. Tetapi dalam ilmu tauhid ni masalah tu dibahas. Itu ingat. Lebih situ. Jadi kalau demo hok duk kata ilmu ngundi ni fardu ain, surat mari dalil. Ulama mana kata? Kitab mana kata? Wajah mana boleh tubik fardu ain? Kalau orang tak ada ngundi, berdosa sama dia. Makan pun dosa, berok dosa. Siapa pilihan raya no pula, PRU kena belah pula, barulah boleh qada balik. Gitu ke? Ke lagu tu. Fardu ain tu gitu. Macam kita tak reti ilmu tauhid ni. Makan dosa, minum dosa, berok dosa, duduk kerja buat tak reti hak fardu ain. Sebab ni ilmu fardu ain. Dosa sama, duduk dalam dosa. Begitu lah fardu ain. Nyanyo kalau fardu ain. Nyanyo. Habis itu. Kemudian kita sambung semula pula. Dan bicara ilmu ini. Ini dia panggil wal hadd wal mawdu'. Mawdu'. Perbicaraan tepat nak bercaranya ilmu ni gapo? Wallahu a'lam wa ilmuhu ada. Ini nak masuk yang kedua daripada mabadi'ul asyarah. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.